Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my video. Terima kasih kerana nak klik video ini. Dan pada video hari ini, saya nak kongsikan tentang satu cerita rakyat. Dan cerita ini dinamakan Siti Jalang, Legenda Kota Tinggi. Sebelum tu, sebagai disclaimer, apa pun cerita yang saya kongsikan dalam video ini, saya harap awak mudah untuk anggap ianya sebagai hiburan dan infotainment ataupun sekadar historical knowledge. Saya tidak memerlukan anda untuk percaya dan saya pun tidak memerlukan anda untuk tidak percaya dengan cerita yang saya akan kongsikan kejap lagi. Check it out. Kota Tinggi. You guys tahu tak apa itu Kota Tinggi? Kota Tinggi tu nama tempat, nama satu daerah yang berada dekat Johor. Tak percaya pergi buka Google Maps sekarang, tengok Kota Tinggi. Ada tak? Ada kan dalam Johor. Jadi cerita dia macam ni. Siti Aminah atau lebih dikenali sebagai Siti Jalang merupakan satu cerita rakyat di Kota Tinggi Johor yang menceritakan seorang wanita yang berkahwin dengan 99 lelaki dan kesemuanya mati. Lain macam je. 99 orang kau kahwin semua mati. Orang yang ke-100 tu kalau kahwin dengan dia juga memang gamble lah, memang gentle orang cakap. Disebabkan cerita tentang Siti Jalang ni tidak pernah dicatat, ianya membuatkan orang-orang lain ragu sama ada cerita ini betul atau mitos. Macam saya cakap tadi kan, gunakan sebagai hiburan saja. Tapi walau macam mana pun, ramai orang yang meragui kisah Siti Jalang ini. Tapi ada tapi tu guys. Tetapi makam Siti Aminah atau orang panggil Siti Jalang ni, ianya wujud di Kota Tinggi dan orang-orang penduduk setempat yakin dan percaya makam itu memang betul-betul milik Siti Aminah. Makam ini dijaga oleh seorang pemilik kilang kayu. Dan dalam sumber mengatakan sejak kilang kayu tu menguruskan makam Siti Aminah, perniagaannya semakin maju. Macam ada something mistik dekat situ. Bila jaga kubur orang ni, bisnes dan apa yang kita buat akan berjaya dan akan maju. Wow, ada makam lebih tak? Saya pun nak jagalah. Pada dahulunya, kubur Siti Aminah atau Siti Jalang ni adalah satu kubur yang terbiar. Tapi disebabkan cerita-cerita rakyat ni membuatkan orang ramai mula nak mengunjung ke kubur Siti Aminah ni. Kenapa saya sebut kubur pula Kisah Siti Jalang ni menjadi perbualan hangat bagi masyarakat Malaysia ni apabila adanya satu telemovie yang dinamakan Sanggul Beracun, terbitan Balang Rimbun di bawah arahan Sabri Yunus, di mana ketika itu Era Fazira memainkan watak utama Siti Aminah ataupun Siti Jalang. Kisahnya ketika itu adalah Siti Aminah ni dilahirkan sebagai manusia yang nampak macam cacat lah, tapi dengan bahasa kasarnya muka dia buruk. Itu yang diceritakan lah. Dia ni kira muka dia buruk sehingga tak ada orang yang mahukan dia. Selama dia hidup ni, dia banyak menerima kutukan, cacian, makian daripada semua orang disebabkan rupanya yang dianggap buruk itu. Bila jadi macam tu kan, banyak lelaki yang kutuk-kutuk dia, yang maki-maki dia, yang tak suka dengan dia. Memang confirm lah hidup dia kalau dia nak kahwin menjadi susah sebab tak ada orang nak. Kemudian pada satu hari, seorang kawan bapanya, ayah kepada Siti Aminah ni mempunyai seorang kawan dan kawan dia mahu berkahwin dengan Siti Aminah. Tapi ada sebab lain. Kerana kawan bapa dia yang nak kahwin dengan Siti Aminah ni, kahwin dengan Siti Aminah semata-mata nakkan harta pusakanya. Selepas berkahwin dengan kawan ayah kepada Siti Aminah ni, ayah Siti Aminah ni dibunuh oleh kawan dia sendiri dan Siti Aminah sendiri dihalau keluar dari rumah. Kemudian bila Siti Aminah ni keluar daripada rumah, nak dijadikan cerita, dia terjumpa satu atau seorang atau sejenis jin, dan jin itu menjanjikan untuk mencantikkan muka wajah Siti Aminah ni dengan cara membunuh 100 orang lelaki, dan kemudian kecantikannya tu akan kekal sampai bila-bila. Disebabkan dalam keadaan terdesak itu, dalam keadaan dah koyak kena halau daripada rumah, Siti Aminah ikut perintah jin itu dan sehinggalah dia bertemu dengan Hasan, lelaki yang ke-100 yang belum dia bunuh. 99 orang dia dah kahwin dah tu, dia dah bunuh. Yang ke-100 tu Hasan belum bunuh lagi. Rupa-rupanya Hasan ni ada dendam yang disimpan dalam hati dia. Dia nak balas dendam terhadap Siti Aminah disebabkan abang iparnya dibunuh oleh Siti Aminah. Itu apa yang diceritakan dalam telemovie. Dan surprisingly, telemovie ini menang drama terbaik di Anugerah Skrin 2011. Ada juga satu kepercayaan atau satu cerita daripada sumber lain mengatakan di mana golongan-golongan yang pernah mengutuk
Siti Aminah yang mencaci, yang memaki disebabkan muka Siti Aminah yang buruk tu, apabila mereka datang mengunjungi kubur Siti Aminah ataupun makam Siti Aminah, ketika balik mereka akan muntah-muntah dan akan sakit dalam beberapa hari, berada dalam keadaan tak sihat. Walaupun nampak macam Siti Aminah ni dah mati, tapi dendam tu masih terbalas. Yang lagi satu versi ni lagi pelik. Ada yang mengatakan di mana Siti Jalang ni, alat sulitnya ditutup untuk mengelakkan orang-orang yang berkahwin dengan dia tak boleh melakukan hubungan seks dengan Siti Aminah, sehinggalah Siti Aminah menjumpa lelaki yang paling-paling sesuai dengan dia. Disebabkan ini, Siti Aminah kahwin dengan 99 lelaki sehingga dia jumpa yang sesuai dengannya. Kemudian ada lagi satu versi di mana Siti Aminah cuba membalas dendam untuk ibunya yang dirogol oleh 99 orang lelaki. Tapi bukan itu saja guys. Cerita ni pun dah macam cerita misteri di Laila. Ada plot twist. Ada lagi satu versi di mana disebabkan perjanjian dengan jin itu untuk menjadi cantik, Siti dilarang untuk jumpa lelaki ataupun untuk bersama dengan lelaki. Dan ada sumber mengatakan apabila ada saja lelaki yang nak melakukan hubungan seks dengan Siti Aminah, akan ada kalajengking keluar daripada alat sulit dia dan akan menyengat, dan lelaki yang nak buat tu akan mati disebabkan kena bisa kalajengking tu. Jadi kalau kita nak ikutkan ceritanya, macam tak logik juga. Biasalah guys, cerita-cerita mitos seperti ini. Tapi semakin tak logik, biasanya membuatkan cerita itu lebih menarik guys. Jadi sebab tu saya bagi tahu supaya gunakan sebagai infotainment dan sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan tak perlu percaya. Legenda Siti Jalang ni kemungkinan besar adalah sekadar mitos. Jadi guys, itu versi-versi cerita yang berkait dengan Siti Jalang, atau lebih baik dipanggil Siti Aminah. Siti Jalang ni bunyi dia macam perempuan yang memang jahat lah. Nampak jahat sangat nama tu. Jadi mungkin ada di antara anda yang mempunyai sumber lain, versi cerita yang berkait dengan Siti Aminah ni, mungkin korang boleh kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Jadi saya nak bagi tahu lagi sekali supaya tidak mudah percaya. Kalau benda tu sukar untuk dipercayai, anggap sahaja sebagai hiburan dan anggap sahaja sebagai historical knowledge. Yang paling penting adalah benda ni tak akan merosakkan pemikiran orang-orang kita. Gunakan sebagai hiburan. Itu saja video yang saya nak kongsikan pada video kali ini. Assalamualaikum.